Hari ini kita akan membincangkan konsep hasil dan untung. Untuk memahami topik ini, cikgu akan membincangkan dengan anda 3 konsep yang utama, iaitu hasil, kos dan juga untung. Marilah kita mula pelajaran hari ini dengan hasil. Hasil adalah jumlah nilai penerimaan yang diperoleh oleh firma daripada jualan keluarannya. Kita tahu bahawa bagi seseorang pengeluar ataupun firma, mereka akan menjual sama ada barang ataupun perkhidmatan. Jadi apabila mereka menjualkan keluaran mereka, mereka akan menerima hasil. Jadi formula untuk mendapatkan hasil adalah dengan menggunakan harga seunit ataupun singkatan adalah P darab dengan kuantiti jualan iaitu singkatan Q. Marilah kita lihat satu contoh. Katakanlah terdapat sebuah firma yang menjual aiskrim. Jadi aiskrim adalah jualannya. Apabila harga seunit aiskrim adalah RM5 dan pengeluar ini menjual kuantiti aiskrim yang merupakan kuantiti jualan ataupun Q sebanyak 100 unit. Jadi berapakah jumlah hasil yang diperoleh oleh firma ini? Jadi untuk mendapatkan jawapan, kita akan menggunakan formula harga seunit iaitu P darab dengan kuantiti jualan iaitu Q. Jadi mengikut contoh ini, kita akan guna RM5 darab dengan 100 unit kuantiti jualan. Dan jumlah hasil untuk firma ini adalah RM500. Baiklah, kalau kita lihat formula yang ditunjukkan tadi, harga darab dengan kuantiti, kita akan dapat hasil. Jadi apabila harga adalah RM5 darab dengan kuantiti 10 unit, maka kita akan dapat hasil RM50. Katakanlah pengeluar sekarang naikkan harga, maka harga akan menjadi RM10. Kuantiti tidak berubah pada 10 unit. Apabila harga RM10 darab dengan kuantiti 10 unit, kita akan dapat hasil RM100. Jadi apakah implikasi ataupun maksud yang kita dapat dari sini? Ialah apabila harga meningkat dan kuantiti tidak berubah, ini akan menyebabkan hasil meningkat. Jadi pengeluar boleh naikkan hasilnya dengan menaikkan harga yang dijual. Cuba lihat jadual yang kedua. Pada harga RM5 dan bila kita jual kuantiti 10 unit, kita akan dapat hasil RM50. Apa kata kita tetapkan harga kali ini tetapi kita naikkan kuantiti jualan kita? Jadi dari 10 unit dinaikkan menjadi 20 unit. Jadi apabila kita guna RM5 darab dengan 20 unit, kita akan dapat hasil sebanyak RM100. Jadi dalam konteks ini, kita dapati bila harga adalah tetap dan kita naikkan kuantiti jualan kita, maka kita juga akan naikkan hasil kita. Jadi sebagai seorang pengeluar, dia juga boleh naikkan kuantiti dan tetapkan harga untuk menambahkan hasil mereka. Jadi daripada 2 jadual tadi, kita boleh buat satu kesimpulan. Firma atau pengeluar dapat menambahkan hasil sama ada dengan meningkatkan harga barang ataupun menambahkan kuantiti jualan keluarannya. Marilah kita lihat satu contoh penghitungan. Syarikat YYC dapat menjual 10 unit telefon bimbit dengan harga jualan RM500 seunit dalam sebulan. Berapakah jumlah hasil syarikat YYC dalam bulan tersebut? Untuk menjawab soalan ini,
kita akan lihat formula jumlah hasil sama dengan harga darab dengan kuantiti jualan. Maka RM500 darab dengan 10 unit telefon bimbit dan kita akan dapat RM5,000. Jadi RM5,000 adalah jumlah hasil bagi syarikat YYC. Selepas kita memahami apakah itu jumlah hasil, marilah kita lihat kos pengeluaran ataupun jumlah kos. Bagi sebuah firma atau pengeluar, mereka perlu menanggung kos pengeluaran apabila menjalankan perniagaan mereka. Kos pengeluaran adalah perbelanjaan firma untuk membiayai input yang digunakan untuk menghasilkan output dalam sesuatu proses pengeluaran. Jadi, kita lihat antara jumlah kos yang ditanggung oleh pengeluar atau firma adalah terdiri daripada dua jenis, iaitu kos eksplisit dan kos implisit. Apabila kos eksplisit campur dengan kos implisit, maka kita akan dapat jumlah kos yang merupakan kos pengeluaran yang perlu ditanggung oleh sebuah firma ataupun seseorang pengeluar. Baiklah, apakah itu kos eksplisit? Kos eksplisit adalah bayaran nyata yang ditanggung oleh sesebuah firma ke atas penggunaan input dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Apa itu bayaran nyata? Bayaran nyata adalah bayaran boleh dinampak. Maksudnya, bayaran itu adalah dicatat dalam bentuk bil ataupun dokumen ataupun statement-statement yang tertentu. Maka itu adalah jumlah kos eksplisit, iaitu sebahagian daripada jumlah kos. Manakala kos implisit adalah bayaran ke atas penggunaan faktur pengeluaran yang dimiliki oleh firma itu sendiri. Tetapi oleh kerana faktur pengeluaran itu milikkan pengeluar sendiri dan digunakan untuk perniagaan sendiri, jadi dia tidak diambil kira dalam kos pengeluaran. Walau bagaimanapun, ia masih adalah sebahagian daripada kos yang perlu ditanggung oleh pengeluar ataupun firma. Jadi kos jenis ini adalah dikenali sebagai kos implisit. Kos implisit tidak boleh dilihat dan tidak boleh dikira dengan merujuk kepada bil, statement ataupun dokumen. Oleh sebab itu, kita kenali kos implisit sebagai kos tidak nyata ataupun bayaran tidak nyata. Marilah kita lihat antara contoh-contoh bagi kos implisit. Kos implisit adalah pendapatan yang dilepaskan oleh pengeluar ataupun firma kerana memilih untuk menceburi perniagaan yang sedang dijalankan. Sebagai contoh, apabila seorang usahawan ataupun pengeluar menceburi dalam satu perniagaan, mereka mungkin akan melepaskan upah yang sepatutnya dibayar kepada mereka sekiranya mereka bekerja untuk syarikat yang lain. Jadi upah yang sepatutnya diterima itu yang telah dilepaskan, maka dianggap sebagai kos implisit yang perlu ditanggung oleh usahawan ataupun pengeluar, walaupun dia adalah tidak nyata ataupun tidak nampak. Selain daripada itu, kalau pengeluar atau usahawan menggunakan tanah milikan sendiri untuk menjalankan perniagaan, kalau tanah itu digunakan untuk disewakan kepada orang lain, maka pengeluar ataupun firma ini akan dapat sewa tanah. Tetapi oleh kerana dia memilih untuk menggunakan tanah bagi perniagaan sendiri, maka dia juga telah melepaskan sejumlah sewa yang patut diterimanya. Jadi sewa yang dilepaskan juga merupakan sebahagian daripada
cost implicitnya. Sebagai kesimpulan, kita dapati cost implicit adalah pendapatan yang dilepaskan oleh seseorang pengeluar, usahawan ataupun firma kerana menjalankan perniagaan ataupun pengeluaran tersebut. Jadi itu sebabnya cost implicit juga dikenali sebagai kos lepas. Selain daripada kos implicit, pengeluar juga perlu menanggung kos eksplisit. Kos eksplisit juga merupakan sebahagian daripada jumlah kos yang perlu ditanggung. Jadi contoh bagi kos eksplisit adalah upah pekerja yang perlu dibayar oleh pengeluar, kos bahan mentah, kos pengangkutan, faedah atas pinjaman bank dan juga bayaran bil elektrik. Jadi pelajar-pelajar boleh dapati bahawa semua bayaran ataupun tanggungan kos eksplisit ini adalah kos nyata ataupun kos yang boleh dinampak. Baiklah, selepas kita telah mempelajari jumlah hasil dan juga jumlah kos, jadi apa yang kita lebih minati adalah bagaimana firma ataupun pengeluar mendapat untung daripada perniagaannya. Jadi jumlah hasil iaitu TR tolak jumlah kos iaitu TC, maka kita akan dapat untung. Jadi total revenue tolak total cost, kita akan dapat untung. Apakah itu untung? Jadi untung adalah perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Untung adalah merupakan satu ganjaran kepada usahawan kerana usahawan telah berusaha untuk menggabungkan faktor pengeluaran. Apakah faktor pengeluaran itu? Iaitu modal, tanah dan buruh. Jadi usahawan bertanggungjawab untuk menggabungkan semua faktor pengeluaran ini untuk mengeluarkan keluaran. Dan pengeluar ataupun usahawan ini juga sanggup menanggung risiko ketidakpastian perniagaan. Kita tahu bahawa apabila seseorang usahawan menceburi dalam sesuatu perniagaan, pelbagai perkara di luar jangkaan mungkin akan berlaku. Dan apabila perkara-perkara ini berlaku, mungkin akan menyebabkan perniagaan tersebut mengalami kerugian. Jadi ini adalah antara risiko yang perlu ditanggung oleh seseorang usahawan. Jadi akibat daripada usaha untuk menggabungkan faktor pengeluaran dan menanggung risiko ketidakpastian, maka usahawan patutlah diberi ganjaran. Dan ganjaran yang mereka terima itu adalah dikenali sebagai untung. Untung adalah motivasi kepada seseorang usahawan ataupun pengeluar. Kerana setiap pengeluar dan setiap usahawan adalah bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi kita akan lihat keadaan bagaimana untung ini boleh diperoleh. Firma akan memperoleh untung apabila jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos. Bila jumlah hasil lebih banyak daripada jumlah kos, maka firma akan mendapat baki. Jadi baki itu adalah dikenali sebagai untung. Selain daripada itu, firma akan mengalami kerugian apabila jumlah hasil adalah kurang daripada jumlah kos. Dan akhir sekali, kalau firma ingin mendapat keuntungan yang maksimum, maksudnya perbezaan antara jumlah hasil dan jumlah kos adalah paling besar. Terdapat dua jenis untung, iaitu untung perniagaan dan juga untung ekonomi. Untung perniagaan juga dikenali sebagai untung sahaja. Dia adalah jumlah hasil tolak jumlah kos eksplisit. Manakala untung ekonomi merupakan jumlah hasil tolak jumlah kos eksplisit dan tolak jumlah implisit. Selepas kita belajar jumlah hasil, jumlah kos dan juga untung, marilah kita mengaplikasikan formula-formula ini dengan menjawab beberapa latihan.
Syarikat E-Enjoy menjual 200 helai t-shirt remaja dengan harga jualan RM20 sehelai. Hitungkan jumlah hasil syarikat E-Enjoy. Untuk menjawab soalan ini, kita akan mencari jumlah hasil dengan menggunakan formula harga seunit darab dengan kuantiti jualan. Maka RM20 akan didarab dengan 200 helai t-shirt. Kita dapat jawapan RM4,000. Seterusnya, jumlah hasil syarikat YCY adalah RM10,000. Berikut merupakan kos pengeluaran yang perlu ditanggung oleh syarikat YCY. Upah pekerja RM2,500, kos bahan mentah RM1,500, sewa bangunan kilang RM1,800, kos elektrik dan air adalah RM1,200. Soalan menghendaki kita hitungkan jumlah keuntungan syarikat YCY. Untuk menjawab soalan ini, kita akan guna formula mencari untung, iaitu jumlah hasil tolak jumlah kos. Kita ambil RM10,000 iaitu jumlah hasil tolak jumlah kos yang kita tambah RM2,500, RM1,500, RM1,800 dan RM1,200. Maka jumlah kos adalah RM7,000. Jadi jawapan kita adalah RM3,000 sebagai untung syarikat YCY. Kita teruskan dengan latihan yang lebih mencabar. Wan Susan telah meletakkan jawatan sebagai pengurus bank dengan gaji sebanyak RM5,000 sebulan dan menjalankan perniagaan restoran di tanah milikan sendiri yang boleh mendatangkan sewa sebanyak RM8,000. Jumlah hasil restoran Puan Susan adalah RM30,000. Dan berikut merupakan jumlah kos pengeluaran restoran Puan Susan. Marilah kita lihat kos pengeluaran yang ditanggung oleh Puan Susan. Upah pekerja RM2,000, kos bahan mentah RM1,500, peralatan RM3,000, bayaran air dan elektrik adalah RM1,000. Hitungkan jumlah untung perniagaan Puan Susan. Untuk menghitungkan jumlah untung perniagaan Puan Susan, kita akan guna formula jumlah hasil tolak jumlah kos. Jumlah hasil adalah sebanyak RM30,000, manakala jumlah kos adalah di mana kita tambah upah bekerja, kos bahan mentah, peralatan, bayaran air dan elektrik. Jadi didapati bahawa jumlah kos adalah sebanyak RM7,500. Jadi apabila kita guna RM30,000 tolak RM7,500, maka jawapan adalah RM22,500 sebagai untung perniagaan Puan Susan. Sekiranya soalan minta kita hitungkan jumlah untung ekonomi Puan Susan, maka kali ini kita akan lihat jumlah kos, iaitu kos eksplisit adalah sebanyak RM7,500 dan kita juga perlu mengambil kira kos implisit. Implisit ini adalah RM13,000 kerana kita lihat apa yang telah dilepaskan oleh Puan Susan kerana menjalankan perniagaan ini. Puan Susan telah melepaskan gaji sebanyak RM5,000 dan juga sewa tanah yang akan diperolehnya sebanyak RM8,000. Maka kos implisit adalah sebanyak RM13,000. Marilah kita lihat langkah kerjanya. Jumlah untung ekonomi Puan Susan, kita akan ambil jumlah hasil tolak jumlah kos eksplisit, kemudian tolak juga kos implisit. Kalau kita tulis dalam bentuk kurungan, maka jumlah hasil tolak kurungan jumlah kos eksplisit campur kos implisit, kemudian kita tutup kurungan. Selepas kita ambil kira kos implisit dan kos eksplisit dan kita ambil jumlah hasil tolak kedua-dua kos ini, kita dapat jawapan sebanyak RM9,500.
Baiklah, melalui beberapa latihan ini, cikgu berharap pelajar-pelajar telah menguasai pelajaran yang disampaikan hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Cikgu Yi Channel untuk menonton video-video yang lebih menarik pada masa akan datang.